Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Zafirah Adibah binti Muhammad Fadilah dari Diploma Pendidikan Islam Kolej Pengajian Islam Johor. Video kali ini saya akan membentangkan tentang aspek kemasyarakatan bagi subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Pada video ini, kita akan membincangkan dua topik. Yang pertama, struktur masyarakat Melayu tradisional dan juga struktur masyarakat moden. Kita akan pergi terus kepada struktur yang pertama, iaitu bagi masyarakat Melayu tradisional. Secara umumnya, dalam struktur masyarakat Melayu tradisional ini, ia terbahagi pada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Baiklah, untuk golongan yang pertama iaitu golongan pemerintah, ianya terdiri daripada raja, sultan atau yang dipertuan besar, keluarga dan kaum kerabat diraja serta pembesar negeri. Golongan pemerintah ini menerima penghormatan dan ketaatan berdasarkan taraf dan kedudukan masing-masing dalam masyarakat. Mereka juga bertanggungjawab dalam menjalankan urusan pentadbiran negeri. Golongan yang kedua pula ialah golongan diperintah. Ianya terdiri daripada golongan rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Golongan ini juga disebut sebagai kelas bawahan. Golongan yang diperintah mempunyai peranan yang penting dari segi fizikal dan juga tradisi kemasyarakatan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan struktur organisasi dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional. Seperti yang kita lihat, dalam sistem bercorak hierarki ini terdapat 6 peringkat di dalamnya. Untuk golongan pemerintah, ia terdiri daripada 4 peringkat, iaitu pada peringkat atas, ia diduduki oleh raja ataupun sultan. Kemudian, pada lapisan yang kedua, ia diduduki oleh golongan bangsawan. Pada lapisan yang ketiga pula, ia diduduki oleh golongan pembesar. Seterusnya, diikuti oleh penghulu pada lapisan yang keempat. Penghulu ini juga termasuk dalam golongan diperintah. Baiklah, seterusnya, seperti yang anda tahu, terdapat dua golongan orang diperintah iaitu rakyat biasa dan pada lapisan terakhir adalah golongan hamba. Bagi raja ataupun sultan, raja ini merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Baginda adalah simbol bagi perpaduan negeri. Baginda mempunyai kuasa mutlak dan kewibawaan untuk menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri. Sesiapa yang ingkar arahan baginda akan dikenakan hukuman. Contohnya, hukuman bunuh ataupun hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Jika raja mangkat, maka jawatan raja atau sultan diwarisi oleh anak lelaki raja daripada pemaisuri yang sah, iaitu dipanggil sebagai anak gahara. Keistimewaan raja. Warna kuning hanya untuk raja sahaja, payung putih adalah untuk sultan, payung kuning untuk kerabatnya, menggunakan bahasa dalam dan mempunyai cop mohor diraja. Seterusnya, di bawah raja atau sultan ialah golongan diraja atau kerabat diraja. Golongan ini mempunyai berkaitan darah antara jurai keturunan dengan sultan yang memerintah. Ia berketurunan raja, anak raja akan digelar sebagai raja atau tengku. Anak raja tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana ia juga terdiri daripada keturunan kerabat diraja. Putera dan puteri raja mempunyai keistimewaan yang sama seperti sultan. Keistimewaan yang diberikan ini tidaklah melebihi keistimewaan sultan sebagai ketua kerajaan. Antaranya ialah mempunyai payung putih dan juga menggunakan bahasa dalam. Golongan yang ketiga ialah golongan bangsawan dan pembesar. Untuk golongan bangsawan, mereka ini terdiri daripada para pembesar dan kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran serta menduduki lapisan yang kedua hierarki sosial masyarakat. Ianya dilantik dan diberikan surat tauliah kepada para pembesar ini. Bilangan anak golongan ini tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri. Untuk pembesar pula, kebiasaannya mereka menjadi pentadbir, iaitu membantu raja di dalam pentadbiran negeri. Mereka ini juga menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Pembesar diberikan
hak untuk mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan. Ulama dan pendeta merupakan golongan bijak pandai dan alim ulama yang sangat mahir dalam bidang hal ehwal agama Islam. Mereka hanyalah daripada masyarakat biasa tetapi telah diangkat darjat mereka. Golongan ulama merupakan pakar dalam bidang agama. Mereka dijadikan sebagai sumber rujukan dalam perkara-perkara tertentu. Kebanyakan golongan ini terdiri daripada keturunan Arab Melayu. Nama yang digelar ialah Maulana, Qadi dan Mahdum. Mempunyai keistimewaan gelaran kebesaran seperti Maharaja Qadi, Datuk Mufti Seri Utama dan juga Imam Maharaja. Seterusnya ialah rakyat biasa. Rakyat biasa adalah lapisan pertama dalam golongan yang diperintah dalam sistem sosial masyarakat Melayu. Rakyat ini juga merupakan golongan majoriti dalam masyarakat. Rakyat biasa duduk bermastautin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan mengikuti lapisan yang tertinggi dalam golongan yang diperintah. Dalam bidang ekonomi, mereka menjalankan kegiatan berdagang, bertani, melombong, menangkap ikan dan menjadi tukang yang mahir. Tiada dorongan yang memaksakan diri mereka untuk bekerja kecuali jika kerja itu melibatkan arahan daripada raja. Rakyat biasa mempunyai tali perhubungan kekeluargaan yang sangat erat ketika bersama-samanya. Sebagai contoh, tolong-menolong, bekerjasama dan muafakat. Amalan ini mewujudkan keharmonian dalam membesarkan pentadbiran sesebuah negara. Hamba. Golongan hamba ini menduduki susunan lapisan masyarakat yang paling bawah. Mereka juga melakukan pelbagai jenis tugas seperti menjadi askar, mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan sebagainya. Golongan hamba ini tidak boleh bertindak sendiri kerana dikawal oleh tuan mereka. Seperti yang anda semua dapat lihat di dalam slide ini, terdapat 3 jenis golongan hamba. Hamba terbahagi kepada 3 golongan utama iaitu hamba biasa, hamba berhutang dan hamba raja. Hamba biasa merupakan golongan orang suruhan khas atau sememangnya dari keturunan hamba. Golongan ini diperolehi melalui pembelian atau apabila berlaku pertukaran tuan dan menjadi hak tuannya seumur hidup. Hamba biasa ini terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti hamba abdi, hamba hulur dan juga hamba serah. Seterusnya terdapat juga hamba berhutang. Hamba ini berasal daripada orang yang merdeka, tetapi disebabkan mereka gagal membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan, maka mereka terpaksa menjadi hamba kepada pemiutang sehingga hutang habis dibayarkan. Akhir sekali adalah hamba raja. Hamba ini lazimnya terdiri daripada orang yang merdeka dan juga turun-temurun. Mereka boleh dibebaskan dengan kerelaan dan budi bicara raja. Hamba ini juga terdiri daripada tawanan perang atau banduan. Seterusnya, kita akan masuk kepada topik yang kedua iaitu struktur masyarakat moden. Seperti yang kita ketahui, di negara kita ini terdiri daripada masyarakat majmuk. Apa itu masyarakat majmuk? Secara umumnya, masyarakat majmuk ini merupakan satu kumpulan manusia yang terdiri daripada berbagai rukun bangsa yang telah membentuk satu persatuan dalam politik, ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa konsep masyarakat majmuk mengikut pandangan beberapa tokoh, antaranya dari J.S. Furnival yang menyatakan bahawa masyarakat majmuk ini adalah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang ada kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri walaupun berada di bawah sistem politik yang sama. Namun, ia turut dicirikan dengan perpecahan dan konflik antara mereka. Keadaan ini muncul akibat dasar penjajah yang menggalakkan penghijrahan penduduk bagi tujuan ekonomi. Kemudian, menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majmuk adalah kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Kiranya macam masing-masing ini berpegang kepada
kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri yang macam tu. Selepas itu, daripada M.G. Smith pula, beliau menganggap masyarakat majmuk ini mempunyai pelbagai kebudayaan, perpecahan sosial dan perselisihan di mana wujud atas dasar konflik dan paksaan serta bukan atas dasar nilai bersama. Akhir sekali, menurut P.L. van den Berg, masyarakat majmuk adalah masyarakat yang dipecahkan pada kelompok korporat dan bukan daripada kemajmukan budaya di mana ia wujud daripada beberapa kelompok etnik. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Okey, berdasarkan slide ini, berikut adalah kepelbagaian masyarakat yang terdapat di negara kita. Di semenanjung Malaysia terdapat 6 jenis etnik iaitu Melayu, Cina, India, Serani, Punjabi dan orang asli. Terdapat beberapa jenis etnik orang asli yang saya ketahui, antaranya ialah Jakun, Negrito, Semai, Senoi, Semelai Semang, Sungai, Panggan, Kanao dan lain-lain. Untuk pengetahuan semua, Melayu, Cina dan India juga terdapat di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, yang kedua iaitu Sabah. Terdapat banyak jenis etnik, antaranya adalah Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Bisayah, Kedayan, Lotut, Dumpas, Runggus, Suluk dan lain-lain lagi. Akhir sekali, etnik yang ada di Sarawak adalah Dayak Iban, Dayak Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, Kayan, Bisayah, Kedayan, Kelabit, Kenyah, Punan dan lain-lain lagi. Di Malaysia terdapat 8 jenis agama yang ada. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Kristian. Yang ketiga, Buddha. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Sikh. Yang keenam, Confucius. Yang ketujuh, Taoist. Dan yang ke-8, Animisme. Bagi agama Islam, dianuti oleh masyarakat Melayu dan kaum lain. Untuk Kristian pula, majoriti masyarakat Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain lagi. Untuk Buddha, dianuti oleh masyarakat Cina, Hindu dianuti oleh masyarakat India, Sikh dianuti oleh kaum Punjabi, Confucius dianuti oleh masyarakat Cina, Taoist dianuti oleh sebahagian kecil masyarakat Cina dan akhir sekali Animisme, majoritinya dianuti oleh orang asli. Seterusnya kita pergi kepada rukun negara. Untuk pengetahuan semua, rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Ianya bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 tahun. Telah diperkenalkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibnu Almarhum Sultan Haji Zainal Abidin. Berikutan berlakunya peristiwa pada 13 Mei 1969 yang melambangkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Pada bahagian pertama, cita-cita yang digariskan dalam rukun negara ini adalah seperti berikut. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat, memelihara cara hidup demokratik, membentuk masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk masyarakat yang bersifat liberal terhadap kebudayaan masing-masing, membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Yang terakhir ialah bahagian kedua. Seperti yang kita semua ketahui, ini merupakan 5 prinsip rukun negara yang telah digunakan pada masa kini. Antaranya adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.